Assalamualaikum, salam sejahtera. Aku saya Hikmah Juni. Kita ke laporan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun hari ini dengan 290 kes dilaporkan berbanding 476 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 28,455 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, satu kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini membabitkan seorang wanita berusia 53 tahun yang meninggal dunia di Hospital Tawau. Pesakit mempunyai sejarah penyakit kencing manis. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 208. 315 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,252 pesakit sedang menerima rawatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Numbak dan penempatan telepok yang dilaksanakan sejak 16 November lalu dan dijadual berakhir hari ini dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 13 Disember ini. Selain jumlah kes aktif yang masih tinggi, terdapat ramai lagi penduduk di kedua-dua lokaliti ini yang perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Sehingga 27 November lalu, Kementerian Kesihatan mengesahkan masih terdapat 109 kes aktif di Kampung Numbak, manakala 136 kes aktif di penempatan telepok. Manakala satu kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah, iaitu kluster Batu 5 di Kota Kinabalu dengan 49 kes positif yang berkaitan dengan saringan kontak rapat di sebuah kilang besi. Kadar penggunaan katil pesakit setakat ini adalah 31.70%. Sehingga hari ini, 254,674 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menurun kepada 97.87% berbanding 97.88% semalam. 3 menara telekomunikasi bakal dibina di Kampung Gusi Ranau. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan melaksanakan penyelesaian sementara dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada Kampung Gusi Ranau Sabah melalui teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT. Dalam satu kenyataan hari ini, MCMC menyatakan usaha itu telah mendapat sokongan daripada pihak Common Tower Technologies Sendirian Berhad CTT, sebuah anak syarikat milik penuh warisan harta Sabah Sendirian Berhad yang juga merupakan usaha tanggungjawab sosial korporat daripada pihak CTT. Menurut kenyataan itu, MCMC amat bersimpati atas situasi yang menimpa 3 orang pelajar yang dilaporkan terjatuh ketika menyusuri jambatan gantung untuk mendapatkan rangkaian internet bagi mengikuti kelas dalam talian di Kampung Gusi baru-baru ini. Kenyataan itu menyebut pengurus besar CTT, Lau Chun Ming, mengesahkan pemasangan VSAT tersebut akan dilaksanakan selewat-lewatnya pada 15 Disember. Selain itu, 3 menara telekomunikasi akan dibina berhampiran Kampung Gusi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Kenyataan itu turut menasihatkan para pelajar untuk tidak membahayakan diri dalam usaha mencari capaian internet. Usaha membantu belia yang menganggur diteruskan. Prihatin dengan isu pengangguran khususnya dalam kalangan belia yang semakin serius sejak pandemik COVID-19, Kementerian Sumber Manusia KSM bersama Kementerian Belia dan Sukan telah menganjurkan Karnival Penjana Kerjaya Belia 2020 yang berlangsung dari 24 November hingga 26 November lalu.
Penganjuran Karnival Kerjaya Khas untuk golongan belia yang julung kali diadakan secara dalam talian ini telah dilaksanakan oleh agensi di bawah KSM, iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Karnival pekerjaan ini disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican. Karnival ini menyaksikan lebih 8,300 kekosongan jawatan ditawarkan oleh 26 majikan. Sepanjang 3 hari karnival, penganjur menerima penyertaan seramai 13,246 belia dari seluruh negara. Seramai 65 calon telah ditawarkan pekerjaan serta-merta apabila berjaya dalam temuduga terbuka secara maya yang diadakan sepanjang karnival. Manakala 320 calon telah berjaya ke temuduga pusingan kedua. Selain daripada temuduga terbuka secara maya, aktiviti lain dalam karnival tersebut termasuk webinar kerjaya yang disampaikan oleh wakil majikan dan pakar profesional. Sebanyak 5 sesi webinar telah diadakan yang memberi fokus kepada peluang peserta. Penganjuran Karnival Kerjaya Maya oleh kedua-dua kementerian ini bertujuan membantu golongan belia Malaysia yang menganggur agar berpeluang menghadiri temuduga kerja dan seterusnya memperoleh pekerjaan dengan bantuan inisiatif-inisiatif kerajaan walaupun sesetengah negeri kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Menurut data Sistem Insuran Pekerjaan Perkeso, sehingga 20 November, lebih 62% daripada pekerja yang kehilangan pekerjaan adalah dari kalangan belia. Majoritinya seramai 19,396 orang berusia antara 25 hingga 29 tahun. Berdasarkan rekod Kementerian Belia dan Sukan, kadar pengangguran belia telah meningkat kepada 9%. Program Trash for Food di Pulau Gaya berjaya mengutip 2 tan sampah. Program menukar sampah kepada bakul makanan Trash for Food semakin mendapat sambutan di kalangan masyarakat Sabah, khususnya yang tinggal di pulau. Semalam, seramai 463 keluarga di Pulau Gaya terlibat menjayakan inisiatif yang dilaksanakan 9 gabungan pertubuhan bukan kerajaan menerusi misi Jelajah Kasih Pulau Gaya. Sebanyak 400 guni sampah seberat 2 tan atau 2,000 kilogram berjaya dikumpulkan dalam program tersebut yang melibatkan 6 kampung, iaitu Kampung Selasih, Bas-Bas, Lot Nongan, Lok Baru, Pasir Putih dan Kampung Pondo. Ketua misi yang juga pengerusi Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah, Muhammad Taufik Ismail berkata, menerusi program ini, penduduk mendapat bantuan bakul makanan selain dididik agar sentiasa menjaga kebersihan persekitaran. Muhammad Taufik berkata, penduduk mengutip sampah untuk dikumpulkan dalam sekarung guni bersaiz 25 kg. Sebanyak 400 guni sampah atau 2 tan sampah berjaya dibersihkan dalam program tersebut. Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah turut menyumbangkan 1,000 helai pelitup muka fabrik untuk diedarkan kepada semua keluarga. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kalangan 12,000 penduduk Pulau Gaya mencapai 90%. Beliau berkata, keadaan di pulau itu terkawal dan penduduk dilihat mematuhi SOP dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, syarikat Jetsin Sendirian Berhad turut menyumbang 1,400 kilogram ayam sejuk beku untuk 463 keluarga di Pulau Gaya bagi membantu menjayakan misi Jelajah Kasih Pulau Gaya. Sekian berita BTTV malam ini. Terima kasih. Terubuk cek kita.